أستغفر الله 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 أستغفر. Selamat datang ke Bicara Eksklusif. Bagi yang baru masuk, boleh tak tolong share kepada anak-anak kita, warga SMK Sungai Pusu. Pukul 9 nanti kita akan bermula, insya-Allah. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Sama-sama kita menunggu kawan-kawan kita masuk sini. Dengarkan dulu lagu Maghfirahmu. Tuhan, dengan namamu aku merayu dan aku meminta. Tuhan, dengan rahmat-Mu aku memohon dan aku mendamba daripada-Mu. Aku berharap daripada-Mu. Aku meminta sekelumit cinta dari-Mu, Allah. Ku sandarkan harapanku padamu yang memiliki arasy yang agung. Ku hamparkan 1000 keampunan untuk mengirimku ke jalan pulang kepadamu. Aku bermohon kepadamu, aku berserah maghfirah-Mu. Aku dambakan menanti cinta suci-Mu dalam harapan. 5 minit dapat sekarang kita akan bersiaran secara langsung Bicara Eksklusif PDPR. Kita semua adalah pejuang. Tolong share. Mengapa sukar dan ku lafazkan sedangkan ia pasti. Cinta-Mu cinta yang tulus dan suci.
Aku berharap daripadamu, aku meminta sekelumit cinta darimu, Allah. Ku sandarkan harapanku padamu yang memiliki aras yang agung. Ku hamparkan 1000 keampunan untuk mengiringku ke jalan. Kita mengalukan Puan Haraza, wakil daripada PIBG kita. Selamat datang Puan Haraza. Aku bermohon kepadamu, aku berserah maghfirahmu, aku dambakan menanti cinta sucimu dalam harapan, menanti cinta sucimu dalam harapan. Dan kepada guru-guru yang baru masuk, tolong share kepada grup masing-masing di Telegram, grup anak-anak kita, pelajar-pelajar kita SMK Sungai Pusu. 3 minit daripada sekarang kita akan bermula, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah. Kita mengalu-alukan juga Puan Jamalia, PK kita. Ahlan ahlan. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 2 kalimah ringan di bibir tetapi amat berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sama-sama kita tunggu lagi 1 minit daripada sekarang kita akan bersiaran. Kita basahkan lidah kita dengan zikir-zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 1 minit daripada sekarang kita akan bersiaran. Jangan lepaskan peluang anda bersama dengan Puan Nur Hayati binti Daud, penceramah jemputan kita pada kali ini. Kita semua adalah pejuang. Subhanallah.
Okey, itu dia sedikit pengenalan sekolah untuk Mayati. Okey, saya serahkan majlis ini kepada pengurusi majlis kita, tak lain tak bukan Shakira Ahmad. Silakan. Terima kasih Ustaz Ni Azizan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Puan Nohayati binti Daud selaku penceramah jemputan. Yang dihormati Tuan Haji Ahmad Asri bin Talib yang Dipertua PIBG SMK Sungai Pusu, Puan Haji Haraza binti Abdul Rahman, Naib yang Dipertua PIBG SMK Sungai Pusu, yang berusaha Encik Muhammad Shah bin Pilus, Pengetua SMK Sungai Pusu, Puan Jamaliah binti Haji Ghazali, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zahrah binti Desa, Penolong Kanan Hak Ehwal Murid, Puan Rosmazarah binti Sulong, Penolong Kanan Kokurikulum, Puan Nuraini binti Ismail, Penolong Kanan Petang, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Ahli Jawatankuasa PIBG, para ibu bapa yang budiman, guru bimbingan dan kaunseling, Barisan Guru-Guru SMK Sungai Pusu, putra-putri sebestari, seterusnya tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perjuangan untuk semua. Melayang serindik di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bagi membuka tirai majlis pada malam ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Ni Azizan bin Jaafar untuk tampil mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang berbahagia ini kami panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepadamu, ya Allah, kerana dapat berkumpul dan berhimpun untuk sama-sama kita raikan bicara eksklusif PDPR. Kita semua adalah pejuang. Kami memohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan majlis ini akan mendapat keredaan dan keberkatanmu dari awal hingga ke akhir majlis nanti, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai warga pendidik sekolah ini, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, kami mengharapkan kejayaan untuk anak-anak kami, bermohon mengharapkan semoga sekolah ini mampu melahirkan cendekiawan yang berilmu dan berakhlak mulia, mampu melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dari aspek minda dan juga jasmaninya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usaha kami sebagai warga sebestari untuk terus sama-sama bersatu tenaga, bergandeng bahu dan bertolak ansur memaju dan menjaga nama baik sekolah yang kami cintai ini agar cemerlang dari segi akademi maupun kurikulumnya. Ya Rahman, ya Rahim, lindungilah sekolah kami dari perkara-perkara yang tidak baik,
daripada perkara yang boleh menjejaskan keharmonian sekolah, daripada perkara-perkara yang menjatuhkan maruah sekolah. Seterusnya, kami memohon petunjuk hidayah-Mu agar sekolah ini mendapat rahmah, kemakmuran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah kami dalam suasana yang mendesak ini, Ya Allah. Hilangkanlah segala keresahan yang memuncak. Kalau ada wabak penyakit dalam negeri dan negara kami, Engkau hancurkanlah, Ya Allah. Kalau ada dalam masyarakat kami, Engkau musnahkanlah, Ya Allah. Kalau ada dalam keluarga kami, Engkau hindarkanlah, Ya Allah. Dan kalau ada dalam pelajar-pelajar kami ataupun guru-guru kami, Engkau jauhkanlah, Ya Allah. Ya Hanan, Ya Manan, berikanlah kami iman yang sempurna. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, Ya Allah, pada malam ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga yang bahagia. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah kami usia yang barakah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, dan juga hutang yang terbayar, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian Ustaz Ni Azizan memimpin bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersua secara tidak bersemuka pada malam yang berbahagia ini bagi menjayakan bicara eksklusif PDPR kita semua adalah pejuang, anjuran unit bimbingan dan kaunseling dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Sungai Pusu. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para tetamu, ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dimuliakan atas kesudian hadir pada malam ini. Sesungguhnya pertemuan ini amat bermakna dan kekal sebagai kenang-kenangan buat kami, warga SMK Sungai Pusu. Pergi berhumah di Tanjung Rokan, sebelum pulang mengail ikan. Kehadiran tuan-puan kami alu-alukan. Kecil telapak tangan, niru kami tadahkan. Majlis malam ini amat berbesar hati atas kesudian Puan Nohayati hadir untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan juga menyuntik motivasi buat kita sama-sama memantapkan lagi perjuangan, membimbing dan mendidik anak-anak SMK Sungai Pusu menuju kejayaan dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, bak kata pujangga Melayu, tak kenal maka tak cinta. Sebelum menjemput penceramah untuk meneruskan bicara, eloklah kita mengenali dahulu secara ringkas seorang insan berjiwa besar ini. Puan Hayati Daud merupakan seorang bekas guru yang berpengalaman mengajar lebih daripada 25 tahun. Banyak kaedah dan teknik yang digunakan untuk mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan berimpak tinggi. Beliau juga penulis buku dan inovator yang menghasilkan bahan bantu mengajar untuk guru iaitu kad ASK yang telah mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sebenarnya terlalu banyak pencapaian beliau dalam bidang pendidikan yang tidak dapat dikongsikan di sini kerana ruang waktu yang tidak mengizinkan. Namun, kita akan bersama beliau mengembara, mengutik ilmu yang akan dikongsikan sebentar nanti insya-Allah. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan Puan Nohayati binti Daud, penceramah jemputan untuk meneruskan majlis. Dipersilakan dengan segala hormatnya.
Mic tak pasang mic. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Syakira, Ustaz Nick, rakan-rakan guru kaunselor yang berada di dalam studio ini. Okay, yang saya hormati YDP PIBG SMK Sungai Pusu, pengetua, guru-guru penolong kanan, pasukan guru bimbingan dan kaunseling, guru-guru, ibu bapa, dan saya nampak juga ada pelajar-pelajar yang hadir sekali pada malam ini. Apa khabar? Apa khabar anda semua? Apa khabar? Boleh respon di sini. Apa khabar anda semua? Ya, Ustaz Nick dah tunjukkan. Bagus. Alhamdulillah. Alright. Silakan respon. Bagaimana anda pada malam ini? Boleh menaikkan saya punya slide tak? Naikkan saya punya slide. Okey. Saya pun kena ada sekali dekat slide. Boleh, silakan. Okey, terima kasih. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah sihat. Lagi. Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik. Sihat. Okey, lagi. Khabar baik. Ya. Tuan-puan, sebab ada pelajar-pelajar juga, kadang-kadang kalau saya terpanggil nama cikgu tanpa ada nama cikgu di depan, tuan-puan saya minta maaf. Sebab kita ramai kan. Jadi semuanya naik nama. Baik cikgu, alhamdulillah Syahidah, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Puan Yanti. Jika pelajar cakap aja pelajar, insya-Allah saya ingat. Okey, alhamdulillah Puan Dewi, Encik Falis. Cik Zamri, alhamdulillah sihat, Masya Allah. Bila semuanya sihat, semuanya dalam keadaan yang baik, insya Allah apa yang akan saya kongsikan pada malam ini mudah-mudahan dapat diserap dengan baik. Sebab perkongsian malam ini adalah daripada pengalaman yang saya sendiri pernah buat. Jadi saya berkongsi-kongsi dengan tuan-puan pada malam ini, dengan cikgu-cikgu semua. Waalaikumsalam, Puan Ila ke murid pelajar ni? Baik, alhamdulillah. Jom. Selepas kita bertanya-tanya khabar, apa kata kita bermain teka-teki pula? Apakah agaknya adik-adik pelajar, anak-anak pelajar ataupun teruja nak mendengar perkongsian? Masya Allah. Terima kasih Puan Zahra. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaknya lah apakah gambar di sebalik kad ASK ini? Kad inilah yang diberitahu oleh Cikgu Syakira tadi. Kad untuk membantu, bahan bantu mengajar. Tapi saya bawa dalam parenting hari ini. Apa khabar Cikgu Nur? Oh, Masya Allah. Ini kawan saya ni, Cik Kali Tan. Yan Hua, ni hao ma, wo hen hao, xie ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jom kita bermain teka-teki. Apakah gambar di sebalik kad ASK ini? Semangat dengan Cikgu Nurhayati. Terima kasih Puan Halimah. Apa gambar? Jom kita berteka-teki. Apakah gambar di sebalik kad ASK ini? Jom kita sama-sama tengok. Silakan. Type di komen. Jom, Clue. mana nak tahu? Clue. Nak clue. Ustaz nak clue. Tak boleh. Tak boleh keluar. Kalau clue nanti senang lagi nak jawab. Jom kita berteka-teki. Apa agaknya gambar di sebalik kad ASK ni? Gambar apa ni di belakang ni? Cuba Ustaz, cuba. Ke Cikgu Syakira nak cuba pun boleh. Sementara kita menunggu penonton-penonton respon ni. Apalah agaknya ni. Gambar apa? Clue tu boleh try lah Puan. Tengok tu. Cikgu-cikgu dah mula dah membodek tu. Apa clue ni? Tembak je cikgu. Tak apa. Apa agaknya gambar? Waalaikumsalam Puan Hajar. Alright. Apa agaknya? Wah, Cikgu Hayati. Masya Allah. Terima kasih Puan Dewi. Semangatnya. Ya, sebab saya bersemangat sebab guru-guru yang bersama-sama dengan saya dalam studio ni. Ustaz, Cikgu Idura, Cikgu Rostam, Cikgu Aslinda, Cikgu Syakira. Semuanya bersemangat nak bersama-sama dengan saya dalam studio. Jadi saya kena lebih bersemangat. Ya, gambar sekolah kata Naziha. Naziha atau Puan Naziha? Okay. Puan Naziha. Baik. Tiada gambar kata Khair. Okey, lagi handphone. Dah mula ada teka-teki tu. Handphone. Apa lagi agaknya? Ya, buku. Alright. Cikgu-cikgu yang dalam studio. Macam mana ni? Coronavirus.
Okey, laptop, pen. Masya Allah, dah mula ada ni. Gambar anak-anak, kata Puan Wan Fariza. Okey, laptop, Puan Joanna kata. Okey, jom kita tengok apa gambarnya. Gadget. Okey, gambarnya adalah gambar hutan. Jadi, apabila tuan-puan ataupun cikgu-cikgu, anak-anak yang ada bersama-sama hari ini, apa agaknya yang tuan-puan fikirkan atau pelajar-pelajar fikirkan, cikgu-cikgu fikirkan bila ternampak je gambar hutan? Cikgu Siuli, Cikgu Chong Siuli, bunga, 不是花，这个是森林来的。OK, ini hutan. Okay, saya raikan rakan-rakan yang berbangsa Cina. Alright. Gambar pemandangan hutan, ya. Apa yang difikirkan? Bila nampak aja gambar hutan ni, agaknya apa yang bermain di dalam fikiran? Apa yang bermain di minda? Okay, Nur Syamimi. Cikgu Nur Syamimi ke? Saya tahu. Tenang. Bila nampak hutan, internet slow. Internet slow sebab hutan susah nak masuk. Kehijauan, nampak hijau. Tap udara yang bersih, Masya Allah. Jadi apa? Kedamaian alam. Lagi. Sumber. Ya, sumber macam-macam kan. Camping, ya. Boleh camping. Rindunya nak camping. Lagi. Hijau. Kulihat hijau. Hutan. Banyak pokok. Banyak haiwan. Emoji senyuman tadi rasanya. Okey, sekarang kita dah nampak hutan. Sejuk, nyaman, tenang, ketenangan. Masya Allah. Alright. Okey, thank you. Cikgu Chong. Berasa tenang, hijau, bahaya. Ya, Ustaz Nick sendiri cakap, ya ada bahaya di situ. Mungkin ada yang tak perasan. Yalah, ada bahaya dekat situ. Kan? Ya. Apa lagi? Kehidupan semula jadi damai waktu macam ni kan. Kita nak pergi hutan lah sebab nak damai, nakkan udara segar. Ya, indah ciptaan Allah, Masya Allah. Okey, jom kita lihat gambar yang kedua pula. Tadi dah dapat gambar yang pertama. Sekarang apa agaknya gambar yang kedua? Ini cabaran ni kepada guru-guru yang ada dalam studio juga. Binatang buas dalam hutan. Selepas hutan, bandar. Bandar Kuala Lumpur. Bandar Kuala Lumpur. Rumah. Okey, cikgu Syahrini. Okey, kehidupan. Apa lagi agaknya? Jauh dari corona. Ya, tadi hutan. Sekarang ini gambar yang kedua. Agaknya. Apa agaknya gambar yang kedua ni? Lautan. Wah, tadi hutan. Sekarang laut. Ya, apa lagi agaknya? Pantai. Lagi. Kucing. Air terjun. Pencemaran udara. Air. Kuala Lumpur. Penduduk bumi, pelangi, bunga. Masya Allah. Ni banyak idea. Bagus. Saya sangat suka tengok respon daripada penonton-penonton di page ni. Di YouTube SMK Sungai Pusu. Planet. Okey, air terjun. Jom kita tengok. 1, 2, 3. Nasi lemak. Malam-malam ni fikir makan pula kan? Jadi apakah yang ada dalam fikiran tuan-puan, anak-anak semua, cikgu-cikgu, agaknya apa yang ada dalam fikiran bila nampak aja gambar nasi lemak? Agaknya, apa agaknya? Lapar. Nasi lemak katanya. Ya, lapar Puan Zahra. Betul. Okey, berselera Ustaz Nick. Ya, berselera. Lapar, berselera lagi. Apa lagi? Kolesterol, Tuan Nasir. Terima kasih. Puan Dewi, sambal pedas. Pedas, nasi lemak, kalori. Sedap dimakan bersama cikgu-cikgu, Puan Mama, Masya Allah. Makanan tradisi. Terima kasih Puan. Puan Mariani, gemuk. Aku buat Puan Akmal. Takut nak makan. Apa ni? Gaut, Tuan Asmadi. Makanan nombor 1 Malaysia. Gaut. McD. Tengok aja nasi lemak, ingat McD. Rasa ikan bilis, semua orang suka. Timun, sambal paru. Ni dah nasi lemak berlauk dah ni. Sarapan nasi lemak. Terus nak masak nasi lemak. Okey, boleh niaga. Ya, boleh niaga ni. Alright. Potluck, ya, favorite anak. Kacang, dah lama tak makan. Jadi dah lama tak makan. Esok kita makan sama-sama. Sambal kerang, telur, masak makanan semua kau. Masya Allah. Terima kasih. Sedap. Gerai depan SMK. Gerai makan depan SMK Sungai Pusu. Semua rindukan. Betul tak? Tadi waktu mula-mula ditayangkan gambar sekolah tadi Ustaz. Yeah. Saya ni daripada seronok-seronok ni tiba-tiba saya rasa sayu sangat. Saya rasakan seolah-olah kita sedang melihat sesuatu yang kita tinggalkan secara perlahan-lahan.
sayu sangat-sangat. Tak tahu kenapa perasaan tu, walaupun SMK Sungai Pusu bukan sekolah saya, tapi rasa sebab, rasa sedih tu seolah-olah dia merayu kita untuk pergi kepada dia tapi kita tak boleh. Terbaik video tadi, sangat-sangat menyentuh perasaan. Alhamdulillah. InsyaAllah juga menyentuh para penonton. Makan apa bagai kau melapar. Okey, baik. Apa yang saya nak kaitkan gambar hutan dengan gambar nasi lemak? Sebenarnya ini daripada gambar tadi. Okay, daripada gambar nasi lemak, gambar apa tadi? Gambar hutan. Inilah dia emosi. Tuan-puan kalau boleh nampak, okey, slide saya di sini. Emosi hijau, biru dan emosi merah. Emosi biru ni, emosi yang baik-baik saja, masya-Allah. Apa dia emosi yang baik-baik ni? Seronok, ketenangan, damai, sedap, makanan semua kaum apa semua. Yang merah ini ialah emosi yang lahir kita rasa takut, bahaya ataupun tak suka, kolesterol dan sebagainya. Jadi dekat sini ada dua emosi yang timbul daripada gambar tadi, iaitu emosi biru dan emosi merah, yang mana kita tahu emosi biru ialah emosi yang baik-baik saja, emosi merah bukan emosi tidak baik. Okey, emosi merah ini bukan emosi yang tidak baik, dia kurang. Bukan negatif juga, kita anggap dia sebagai kurang baik, tetapi menjadi baik apabila diletakkan pada satu tempat yang betul. Contoh di dalam hutan tadi, Ustaz cakap tadi, danger. Jadi apa yang bahayanya? Bila kita nampak singa, adakah kita nak sentiasa positif? Oh, singa, tak apalah, apa jadi pun aku reda. Ataupun kita nak rasa emosi merah tu, emosi rasa takut, emosi rasa nak lari. Oh, aku kena lari daripada sini ni. Aku kena selamatkan diri. Jadi benda ini perlu ada pada tempatnya. Cumanya macam mana kita seimbangkan dua emosi ini, emosi merah dengan emosi biru, bagaimana kita seimbangkan, ataupun bagaimana kita nak mengawal emosi merah ini supaya tidak melebihi biru. Biru boleh melebihi merah, mengatasi merah, tetapi merah jangan mengatasi biru, dan juga jangan sampai biru ni ambil alih semua sampai langsung tak ada biru, sampai langsung tak ada merah. Hari ni cerita merah biru. Ustaz pun pakai warna biru malam ni, masya-Allah. Ya, bagus Ustaz. Macam tahu-tahu je saya nak cakap tentang warna biru. Alright. Baguslah tu. Baik, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, cikgu-cikgu, kena pandai balance Puan Nazihah, ya betul. Apabila nampak saja perkataan PDPR ini, okay, bagaimana, apa yang bermain di minda pula? Tadi dah gambar. Ini saya sebut pula PDPR. Apabila sebut saja PDPR ini, apa yang bermain di minda tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang bermain di minda adik-adik? Sebab saya nampak ada pelajar tadi. Apa yang bermain di minda cikgu-cikgu? Apa agaknya? Bila nampak aja perkataan PDPR atau dengar aja perkataan PDPR. Lain internet lemah. Lain internet lemah, kata cikgu. Lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, sila respon adik-adik. Respon aja, tak apa. Kita tengok sama-sama. Masya Allah. Terima kasih Puan Dewi. Okey, apa agaknya cikgu-cikgu cabaran daripada cikgu-cikgu. Bila nampak saja PDPR, apa agaknya yang bermain di minda? Peranti tak cukup. Berebut dengan anak. Betul tak? Masa itulah kita nak mengajar. Masa itulah anak nak masuk kelas. Kita pegang topi sebagai cikgu, kita juga pegang topi sebagai ibu ayah. Ya, kurang fokus belajar dan mengajar dan belajar di rumah saja Puan Zahra, ya. Sejak situasi sekarang banyak merah daripada biru, ya. Murid tak masuk kelas, Puan Dewi, tak apa, sekejap lagi kita sama-sama. Banyak kekangan Cikgu Tan, Sisian ni, Yan Hua. Okey, ni kan Wak Ichi tawan Alright. Siapa lagi? Tuan Aiman. Pelajaran dia tak boleh nak join sebab kerja. Alright, Sean sendiri. Ini terutamanya cikgu lah. Konon-kononnya cakap sorang-sorang sebab anak-anak murid semua tutup skrin, line slow. Kemudian kelas nak mula. Nak belajar, stres kata Puan Ani ataupun pelajar ni. Alright. Kaki kelentong. Apa tu? Okey, lagi. Apa lagi bila dengar PDPR ni? Apa agaknya? Apa agaknya lagi?
Ini semua ni cikgu pun terlibat dengan PDPR, pelajar pun terlibat dengan PDPR ataupun ibu bapa. Ibu bapa yang BDR ni pun terlibat dalam PDPR. Puan Junaina, terima kasih banyak-banyak. Alright. Baik. Sekarang kita tengok pula apabila kita dah tahu tadi ada banyak gangguan. Ya, banyak gangguan, betul. Anak bangun lambat, Masya Allah. Tak ada ilmu nak terangkan kepada anak-anak. Okay, perlukan gadget. Ya. Sekarang saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah boleh, yang mana yang baik tu boleh diamalkan terus. InsyaAllah kita sama-sama. Sebab bila sebut PDPR ini, okay, bila sebut PDPR, dia melibatkan 3 kumpulan utama. Siapa yang menyampaikan ilmu? Iaitu cikgu. Yang kedua, yang menerima ilmu. Iaitu siapa? Ibu, pelajar-pelajar. Yang ketiga, memantau di rumah sebab anak-anak belajar dari rumah. Siapa? Ibu bapa. Jadi gabungan 3 ini, ibu bapa ataupun cikgu ataupun pelajar-pelajar kenalah kuat gabungan 3 ni. Terlalu banyak cabaran, kurang homework, stres murid tak masuk, Masya Allah. Risau murid hilang fokus, ya. Jom kita tengok sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita hadapi sekarang ini, insya-Allah kita perlahan-lahan hadapi. Baik, saya suka kongsikan tentang fakta, masalah, solusi. Jika tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, cikgu-cikgu pernah dengar apa yang dikatakan dengan fakta, masalah, solusi. Saya suka ambil perkongsian ini daripada, perkongsian ini tentang fakta, masalah, solusi ialah apa yang dipegang oleh B.J. Habibie, bekas Presiden Indonesia, almarhum B.J. Habibie. Kata beliau, apa saja yang berlaku, kita cari faktanya dulu. Baik, dalam situasi kita sekarang ini, apa faktanya? PDPR. Tak boleh tidak, kita kena menghadapi. Kita kena menghadapi, tak boleh nak lari. Ya, parents bekerja, anak kat rumah, macam mana kita nak hadapi? Faktanya ialah PDPR. Masalah yang tadi disenaraikan oleh pelajar, yang disenaraikan oleh ibu ayah, yang disenaraikan oleh guru-guru. Kan susah nak faham, time rush, rebut gadget, Masya Allah, macam-macam masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok di bawah itu, tempat dia semakin besar, iaitu solusi. Maka kita yakin bahawa setiap masalah itu insya-Allah ada solusinya. Ingat, fakta ialah PDPR, seorang pun tak boleh nak mengelak daripada PDPR. Kalau anak tu nak juga pergi ke sekolah, tetap tak boleh sampai ke sekolah. Tetap juga jaga tak bagi masuk. Alright? Jadi, apa faktanya PDPR, apa masalah yang disenaraikan tadi dan apa solusinya. Mari kita sama-sama lihat apa yang kita boleh bantu kepada sebagai parents, sebagai ibu bapa, apa yang kita boleh bantu anak-anak kita sebab yang menghadapi PDPR ialah anak kita. Ingat ibu ayah, kita sebagai ibu ayah hanya memantau. Jangan, kita boleh ambil tahu tetapi kita jangan masuk campur. Apa yang dikatakan ambil tahu dan masuk campur, sekejap lagi saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. That's the fact, PDPR. Okay, sekarang ni ibu ayah ataupun cikgu-cikgu ya. Di mana kita sekarang ini? Yang ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, pelajar-pelajar semua. Di mana kita agaknya? Agak-agaknya lah. Ustaz dekat generasi mana Ustaz? Saya generasi bawah lagi. Dan nak masuk Pi series dia ni. Okay, generasi X lah tu maknanya. Dia di tepi sekali itu ialah umur. Okay, agak-agaknya Cikgu Syakira di mana? Cikgu Rostam dekat mana? Cikgu Aslinda dekat mana? Cikgu Idura dekat mana? Boleh tengok perlahan-lahan ni di mana. Yang saya tahu, yang saya pasti sekarang ialah anak-anak kita di sekolah sekarang ini. Di SMK Sungai Pusu. SMK Sungai Pusu ialah anak-anak generasi Z. Generasi Z. Okey, Ustaz dah mengaku dah Gen X. Jadi saya nak tahu kalau ada ibu ayah dekat sini. Kalau ada ibu ayah dekat sini, tuan puan ada di gen mana? Sama dengan saya Ustaz, saya pun Gen X juga. Gen X, sekejap lagi kita kupas sikit gen-gen ni. Ada yang tu. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Di manakah kita? Di manakah tuan-puan? Semua X. Mak kena main bebel, anak susah nak bangun pagi, Masya Allah. Okey.
Lagi Gen Y, Gen X, X, Y. Oh, Masya Allah. Gen Z ini pelajar. Senang saya nak tengok. Shinaufal, Z. Raihan, Z. Ini pelajar lah ni. Syamimi, Z. Puan Maimun, ini mesti ibu bapa ataupun guru Gen X, Gen Y. Nampak ada X, ada Y, ada Z. Seronok kehidupan sebagai X. Baik. Saya kupas sedikit lah. Kebanyakan ibu bapa yang anak-anaknya di sekolah menengah ialah Gen X. Gen X, ya. Yang ni kau Iyang. Okey, jadi saya ceritakan sedikit ya. Apa yang dikatakan dengan Gen X? Kalau kita tengok X tu pangkah tu. Pangkah apa saja yang anak kita cakap kepada kita. Pertama sekali kita akan pangkah dulu. Okay, Umi boleh tak macam ni? Oh no, kenapa nak buat? Tak boleh ke kalau macam ni? Umi saya rasa kan saya nak buat macam ni. Oh no, tak boleh. Pangkah dulu. Yang anak-anak kita kadang-kadang anak ibu bapa Gen X, ada anak Gen Y. Yang anaknya asyik tanya why? Gen Y banyak bermain di dalam fikiran mereka. Why? Kenapa tak boleh macam ni? Kenapa tak boleh macam ni? Jadi mak ni Gen X ni because I say so. Sebab aku cakap macam tu tak boleh lah. Kan? Jadi Gen X ni orangnya loyal, setia. Sebab itu kebanyakan guru Gen X ni bila dah duduk dekat satu-satu tempat tu sudah cukup dah duduk dekat situ. Dia tak akan keluar daripada zon selesa. Itu Gen X. Manakala Gen Y ni sukakan cabaran. Setuju atau tidak? Guru-guru Gen Y Alisa, habiskan kerja sekolah awak tu. Okay. Gen Y ni sukakan cabaran. Anak-anak Gen Y sukakan cabaran. Jadi mari kita fokus kepada anak-anak Gen Z, yang mana anak-anak Gen Z ini berada dalam tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okay, di SMK Sungai Pusat ada tingkatan 6 tak? Tak ada. Tak ada Puan. Tak ada. Jadi tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Kita fokus kepada anak-anak Gen Z tu. Mari kita faham sama-sama dengan anak-anak Gen Z. Okey, ibu ayah Gen Y, ibu ayah yang ada Gen Y kat sini, jom kita faham juga bagaimana kita nak memahami anak-anak Gen Z. Sebab ibu ayah yang Gen Y, dia akan sentiasa why. Kenapalah budak ni macam ni? Kenapalah kan? Sebab jiwa orang-orang Gen Y ni dia sukakan cabaran. Tapi bila dapat anak Gen Z ni, Z kalau kita letak banyak Z, dia ialah orang yang dreaming. Tapi sebenarnya budak-budak ni bukan dream yang sia-sia tau. Dia punya dreaming itu kadang-kadang tak terjangkau di akal. Sebab itu sekejap lagi kalau saya tanyakan cita-cita anak-anak, mesti lain daripada apa yang kita sangkakan. Jadi anak-anak Gen Z ini anak-anak generasi digital, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena tahu handle mereka. Macam mana kita nak handle anak-anak generasi Z. Contoh macam saya. Anak saya 3 orang lelaki, saya tak ajar masak pun. Tapi mereka tahu memasak. Kenapa? Mereka Google aja tahu. Kita dulu Gen X ni kalau nak belajar memasak, tanya mak dulu salin. Kemudian kita baru masak sendiri. Ataupun mak tolong tengokkan. Tapi Gen Z tak perlu tanya kita mak ayah. Mereka tahu nak Google sendiri. Mereka tahu nak buat sendiri. Tanpa ada kita. Jadi dunia mereka ialah dunia digital. Mereka sangat bergantung kepada digital. Jadi secara perlahan-lahan apabila mereka terlalu bergantung kepada digital, gadget lah terutamanya, kita sebagai mak ayah ni semakin lama semakin ke belakang. Semakin ditinggalkan secara tidak sedar. Alright. Jadi macam mana kita ibu ayah yang Gen Z ni terutamanya, sebab tadi saya ada nampak saya baby boomer. Lagilah kita kena masuk dalam dunia digital mereka. Macam saya sendiri, perkongsian saya, pengalaman saya kongsikan kepada mana-mana program parenting saya. Ibu ayah, macam mana kita nak masuk dalam dunia digital anak-anak? Anak saya 3 orang. Jangan nanti selepas ni ada cakap saya 5 orang. Boleh tak bagi tahu lagi 2 nama? Sebab itu yang saya alami. Saya nak lagi 2 nama. Okey, apa nama-nama tu? Bagaimana saya masuk dalam dunia digital anak-anak saya? Saya beritahu, you masih ada mak ayah ni. Baik, apa yang saya buat ialah saya dan suami buat grup WhatsApp untuk setiap anak. Kami tak ada grup besar. Kami tak ada satu grup besar, contoh keluarga Nur Hayati, kemudian ada suami, ada saya, ada anak-anak apa semua. Tak ada. Kami tak ada satu grup besar macam itu, tidak. Apa yang kami buat ialah
Satu anak, satu grup. Satu anak, satu grup. Satu anak, satu grup. Jadi ada 3 orang anak, 3 grup. Anak yang pertama saya tak letakkan nama dia. Saya letakkan gelaran untuk dia. Kenapa? Sekejap lagi saya kongsikan. Anak pertama saya letakkan kesayangan Umi Abah. Anak kesayangan Umi Abah. Yang kedua, saya letak nama grup itu. Dalam nama grup itu, grup WhatsApp. Yang kedua, saya letakkan kebanggaan Umi Abah. Anak kebanggaan Umi Abah. Yang ketiga, anak harapan Umi Abah. Supaya apabila dia ada masalah ke apa semua, dia akan terus bercakap dekat situ tanpa rasa segan kepada adik-beradik yang lain. Itu cara kami berkomunikasi sebab anak-anak ini dah mula rapat dengan gadget. Dah mula masuk dalam digital. Jadi kita masuk dalam dunia mereka, saya buat cara macam itu. Pertama, kesayangan, kedua, kebanggaan, yang ketiga, harapan. Yang keempat, kelima, kalau ada anak 5, 6, 7, itu fikir-fikirkanlah, boleh kot tanya kat ustaz. Apa lagi nama-nama. Kenapa saya namakan, contoh bila mereka buat kesalahan apa sikit, saya ingatkan. Okey, abang kan anak, dia terus sambung, anak kesayangan Umi Abah. Takkan nak buat macam ni kot. Adik kan anak, saya tanya, adik anak, dia kan sambung, anak kebanggaan Umi Abah. Jadi bila dia nak buat sesuatu yang boleh melukakan hati kami sebagai ibu bapa, dia akan fikir-fikir banyak kali. Right? Jadi itu, bila kita dah kenal anak-anak Gen Z ni, dia dah bergantung pada diri sendiri, dia dah tak kisah dah, tak kisah orang sekeliling. Jadi macam mana kita masuk? Dengan cara tadi. Itu salah satulah. Sebenarnya ada macam-macam lagi cara. Tapi sebab mereka dah biasa dengan digital, maka kita layanlah dengan digital. Okay, jangan bangkang mereka sebab itu dunia mereka. Kita tak boleh bangkang, simpan gadget apa sebut, tak boleh gini. Macam sekarang kan? Macam sekarang nak tak nak, mereka terpaksa diberikan gadget. Okay, seawal tingkatan 1 ni dah ada gadget. Seawal tadika dah ada gadget. Sebab apa? Semuanya terlibat dalam PDPR. Okay, boleh ya? Boleh sampai sini? Setakat ini? Itu anak-anak generasi Z. Yang sekolah rendah generasi Alpha. Alright. Baik ibu ayah, jom kita tengok macam mana. Macam mana kita nak tengok, kita nak bantu ni. Kita nak bantu anak-anak semasa PDPR. Kita boleh ambil tahu tetapi kita jangan masuk campur. Ya. 3S maksudnya. Terima kasih Puan Dewi layan dengan digital. 3S maksudnya sebelum, semasa dan selepas. Dalam PDPR, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena bantu anak-anak kita sebelum PDPR, semasa PDPR ataupun selepas PDPR. Kita berikan pesanan. Kita pantau saja anak-anak ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka seperti layang-layang. Itu yang kami pegang. Anak-anak ni seperti layang-layang. Mereka nak terbang tinggi, kita bagi terbang tinggi. Kita kawal dari bawah. Jangan sampai putus talinya. Kita kawal. Dia nak pergi lagi, kita lepaskan tali perlahan-lahan. Agak-agak dia dah mula melencong ataupun hampir terbabas, kita tarik perlahan-lahan. Itu cara kita mengawal anak-anak. Gunakan cara mengawal layang-layang. Baik. Sebelum PDPR, apa yang kita nak kena bantu anak-anak, kita boleh senaraikan sama-sama dengan anak. Okay. Sebelum PDPR, mama nak macam ni, ayah nak macam ni. Semasa PDPR pula, awak kena buat macam ni. Ataupun selepas PDPR, awak kena buat macam ni. Jadi kita bantu anak, kita pantau anak. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sendiri, kita semua orang dewasa, dah BDR, kita ada tugas kita sendiri. Yang isteri ni, yang mak-mak ni, mana nak BDR, mana nak tengok anak, kalau seorang, kalau 5, setiap anak tu pula kita nak tengokkan dia punya PDPR-nya. Kemudian dalam masa yang sama, kita nak fikir masak, kita nak fikir kemas rumah, semuanya di atas batu jemala patik. Jadi kan, sebab itu saya cakap, kita hanya memantau anak-anak, kita ambil tahu tapi kan jangan kita masuk campur. Antaranya, okey? Antaranya. Yang boleh tuan-tuan dan puan-puan buat ialah bila kita dah ambil tahu apa sahaja masalah anak dengan cikgu. Contoh, mama tak faham lah, boleh tak mama tanya dalam grup? Jadi mak yang tanya. Cikgu, anak saya cakap dia tak faham yang ini. Jadi dekat situ komunikasi kita menjadi orang tengah kepada komunikasi anak dengan guru. Apa kata? Kita jangan masuk campur. Itu dah maksudnya masuk campur. Bukan kata sekarang kata tak ambil tahu pula. Kita ambil tahu tapi bukan masuk campur.
Macam saya dalam grup ibu bapa juga. Cikgu akan bagi, okey, pelajar-pelajar ibu ayah tolong pantau ya anak-anak dia dah buat ke apa semua ni. Tolong tengok yang ini kena post, yang ini kena post. Saya terus tanya anak saya, dah siap belum nak post? Okey, post. Jadi yang kalau misal kata dia tak faham apa semua, awak direct sendiri dengan cikgu, jangan melalui Umi. Jangan melalui Umi. Awak yang tanya sendiri. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang melatih anak-anak kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan cikgu dia macam mana dah berkomunikasi ni. Dia setengah budak, cikgu tak faham lah. Kan cikgu tak faham lah yang ni, boleh cerita sekali lagi tanpa ada salam, tanpa ada selamat sejahtera dan sebagainya. Jadi anak-anak itu biar latih mereka sendiri. Macam saya, anak-anak tahun 1, tahun 2, mereka mula-mula menggunakan ibu bapa. Menggunakan ibu bapa ni nak bercakap. Saya kata yang belajar ialah anak puan. Biar anak puan je direct tanya dengan saya. Jadi mula-mula tu rasa macam pelik. Anak saya kecil lagi cikgu, dia tak faham ke? Tak apa, latih puan. Berikan kepercayaan kepada anak untuk terus berkomunikasi dengan cikgu. Dan anak-anak kalau dia kata, lah takutlah nak tanya. Jadi apa yang kita buat sebagai ibu bapa? Bila anak nak cakap, lah takutlah nak tanya. Cikgu tu baik. Cikgu ni baik. Garang macam mana pun dalam hati tu penuh kasih sayang. Setuju ataupun tidak? Betul kan? Berkomunikasi dan berdikari serta membiasakan diri mereka. Ya, betul cikgu. Okay, jadi kita kena latih mereka supaya mereka direct berkomunikasi dengan cikgu. Ada masalah awak direct terus. Umi hanya pantau saja. Okay, itu apa yang kita boleh buat sebelum, semasa dan selepas. Ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum stop and drop ini, teknik stop and drop kita boleh gunakan sehari-hari. Teknik stop and drop. Okay, apabila nak masuk kelas, konon-kononnya kalau anak ni kata macam ni, kita cepat-cepat minta dia stop, berhenti berfikir. Contohnya macam dia kata, alah tak best lah, boring lah, sekejap lagi ada kelas gini. Stop and drop. Paling struggle ialah waktu nak drop tu. Sebab dia sentiasa fikir. Okay, sangat menarik cara Cikgu Tan Bee Hua. Okay, terima kasih cikgu. Dia sentiasa fikir, benda ini bila bermain saja dalam kepala dia akan terus blok apa sahaja yang baik pun dia tak akan terima. Jadi tugas kita ibu ayah, kita cuma cakap dengan dia, apa saja yang bermain dalam fikiran awak rasa tak best ke, awak rasa pening ke, tak faham ke, apa ke, boring ke, stop and drop fikiran awak tu yang boleh mengganggu awak tu. Okay, stop and drop. Saya pun kalau misal kata saya berhadapan dengan masalah ke apa-apa kan, okay, stop dulu, kemudian drop, stop and drop. Okay, praktikkan ini. Apa saja benda-benda yang negatif yang mengganggu fikiran waktu nak PDPR ni, stop and drop. Cikgu-cikgu pun sebenarnya, cikgu-cikgu dah praktikkan stop and drop ni. Cikgu-cikgu ni dah bebanan guru-guru bukan sekali ganda, betul Ustaz? Betul. Berganda-ganda dah. Kalau kata orang Negeri Sembilan, bertingkat-tingkat dah stres dia. Betul tak? Sangat-sangat stres. Tapi apa yang cikgu buat? Okay, stop. Aku tak nak fikir yang stres-stres tu. Dan aku drop. Dan aku terus mengajar. Aku stop and drop. Aku terus mengajar. Sebab apa? Di hadapan yang ada banyak amanah yang perlu dia selesaikan. Yang perlu dia bantu ni anak-anak ni. Jadi stop and drop dulu tuan-tuan dan puan-puan. Bantu anak-anak kita. Seterusnya, bantu dia, ajar dia. Bila awak berfikiran yang tak elok tentang PDPR, stop and drop, kemudian tarik nafas. Buat 3x3x3. Bagaimana caranya buat 3x3x3? Tarik nafas 3 detik. Ada yang buat 7x7x7, ada yang buat banyaklah bilangannya, tapi saya lebih suka 3x3x3 sebab singkat kan. 3x3x3 maksudnya tarik nafas melalui hidung. Tarik 1, 2, 3, kemudian stop. 1, 2, 3 dan lepaskan secara perlahan-lahan melalui mulut. 1, 2, 3. Melepaskan melalui mulut, bukaannya kecil. Bukannya lepaskan daripada mulut macam tu. Itu salah sayang. Okey, itu salah tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak. Tak boleh. Tingkat. Okey, jadi kita buat 3x3x3. Okey, jom sama-sama cikgu-cikgu yang dalam studio bersama-sama dengan saya, kita tarik nafas. Jom. Secara 3 detik cikgu-cikgu yang semua. 1, 2, mula tarik. 1, 2,
3, stop. 1, 2, 3 dan hembuskan melalui mulut, bukaannya sangat-sangat kecil. 1, 2, 3. Rasa tak ketenangan tu sikit? Rasa tenang je sikit. Rasa tenang. Saya ni sebab saya bercakap, saya bernafas. Akan rasa ketenangan tu tak banyak pun sedikit. Jadi buatlah 3 kali. Alright. Puan Sadna, jom buat sama-sama. Jadi ingat, sebelum PDPR, apa yang anak-anak kena buat? Stop and drop apa-apa sahaja yang mengganggu. Stop and drop. Kemudian tarik nafas dan seterusnya. Apa yang kena buat? Ingatkan anak-anak ini tentang impian mereka. Apakah impian mereka? Apa impian awak nak? Okey, apa impian awak nak? Contoh kalau ada pelajar-pelajar dekat sini, silakan anak-anak pelajar SMK Sungai Pusut ataupun anak-anak dari SMK lain yang turut sama dengar ni, silakan tulis anak-anak. Bukan mak ayah yang tulis ya, anak-anak yang tulis. Ya, terima kasih Yen Hua. Okey. Silakan. Apakah impian kita anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z? Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak Gen Z, jangan kita tanya apa cita-cita awak. Mereka bukan macam kita zaman dulu Gen X. Isi apa? Kad 001. Cita-cita pertama, cita-cita kedua dan ketiga. Kita tak akan boleh tanya macam tu dah pada mereka. Sebab mereka ni ada impian masing-masing. Pekerjaan pun dah macam-macam. Selalunya saya bagi perkongsian dengan pelajar-pelajar, jawapan-jawapan mereka memang di luar jangkaan dan jawapan-jawapan mereka, impian-impian mereka kebanyakannya berkaitan dengan gadget, berkaitan dengan digital. Nak jadi graphic designer, nak jadi streamer, nak jadi YouTuber, nak jadi influencer dan macam-macam lagi. Business woman, Masya Allah, Syamimi Tahniah. Nak banggakan ibu bapa, Aiman bagus, amin. Saya nak jadi orang yang baik dan berguna, Syahiyah, Masya Allah, Tahniah Syahidah, amin. Tiba-tiba teringat kad 001, ya Cikgu Ruzana. Lagi-lagi anak-anak, kalau ada anak-anak dekat sini, nampak mereka ada personal assistant, bagus, Anurul Afika. Okey, itu impian mereka. Tak macam kita dulu bila cakap pasal cita-cita nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi cikgu dan sebagainya. Alright, belajar editing Photoshop, saya panggil dia semua generasi. Gen Z. Memang anak-anak Gen Z ini terlibat dengan digital. Alright, dah lama tak dengar kad 001. Ya, Pak Cikgu Maimun. Nak jadi arkitek, Masya Allah. Nak jadi askar, Tami Selvan. Good. Bagus. Semoga berjaya. Alright. Baik. Inilah impian anak-anak. Ingatkan semula. Atau seboleh-bolehnya kita bantu anak kita print out apakah impian mereka, tampal pada dinding. Jadi setiap kali mereka rasa burn out, setiap kali mereka rasa stres dengan PDPR, alihkan perhatian mereka. Awak nampak tak apa awak punya idaman tu? Apa impian awak? Awak nak jadi YouTuber kan? Go. Awak nak jadi streamer kan? Go. Awak nak jadi graphic designer kan? Go. Awak nak jadi askar kan? Go. Tapi apa benda yang awak kena lalui sebelum awak capai impian awak? PDPR. Itu dia. Jadi waktu itu dia boleh stop. Okay, stop. Fikirkan yang bukan-bukan and drop. Kemudian tarik nafas. Ingat semula apakah dream and go terus masuk dalam kelas. Ini sebelum masuk kelas ni. Kita dah setting dah mindset dia. Sebab bila mereka tahu aim mereka, bila mereka tahu goal mereka, insya-Allah mereka tak akan tersasar lagi tuan-tuan perempuan. Okay, kita sama-sama bantu anak-anak. Ingat tadi apa impian anak? Apa impian awak? Nak jadi orang berjaya ya, nak jadi orang berjaya kena ada ilmu sayang. Nak jadi YouTuber ya, kena ada ilmu sayang. Awak nak kena tahu ilmu-ilmu tu. Jadi macam mana nak dapatkan ilmu ni? Awak kena masuk PDPR. Macam mana pun. Cikgu tu awak kata garang macam mana pun. Tak apa, stop and drop sebab awak nakkan ilmu dia. Kalau awak rasa cikgu ni cakap sorang-sorang aja, terus-terusan bercakap, kita orang nak tanya pun tak boleh. Stop and drop. Sebab apa? You ada aim you ada game, you ada goal you ada dreams. So itu yang awak kena ambil ilmu cikgu itu. Ramai ni cikgu-cikgu dah mula tulis kad 001. Ya. Kita tulis tu cita-cita, kad tu warna kuning kan. Saya masih simpan lagi kad 001 saya.
Bukan anak murid saya. Kad saya sendiri. Kad 001 saya masih ada sampai sekarang. Tergelak bila baca. Okay. Puan PPD tempat saya pernah nasihat langsung kepada saya, PDPR kena jadi budaya kerja kita sekarang, budaya belajar kita masa kini. Ya, betul. Nak tak nak kita kena adapt benda ni. Kita kena serap dalam kehidupan seharian kita. Jadi nampak bila anak-anak tahu goal mereka, bila anak-anak tahu impian mereka, insya-Allah apa sahaja yang kita kata awak kena hadapi PDPR, insya-Allah mereka akan lebih bersemangat. Insya-Allah kita doakan. Baik, ini semasa PDPR. Tadi sebelum PDPR. Ini semasa PDPR pula. Semasa PDPR, apa yang kita nak bantu anak-anak kita supaya dia boleh jadikan pegangan. Pegangan ni maksudnya bukanlah taksub sangat dengan benda ni. Tapi sebagai panduan untuk mereka dan juga panduan untuk kita mak ayah ni. Semasa mereka PDPR. Pegang ini, tekad. T-E-K-A-D. Tekad tu maksudnya azam. Keazaman. Tapi di sebalik perkataan tekad ini ada maksudnya tersendiri. T itu tuan-tuan dan puan-puan, kita pastikan anak kita berada di tempat yang betul semasa PDPR. Contoh kadang-kadang saya anak saya PDPR, kadang-kadang saya buka pintu bilik dia, ketuk, saya kata tengah buat apa tu? PDPR. Tapi bila saya masuk, buka pintu je dengar suara, tengah buat apa tu? Tengah PDPR. Tapi bila saya buka, saya masuk dekat dalam biliknya, apa yang dia buat? Sambil baring tuan-tuan puan-puan. Sambil baring. Jadi, adakah tempat itu tempat yang sesuai untuk dia belajar? Maka saya cakap dengan dia, kalau awak belajar sambil baring, awak akan terpengaruh untuk tidur. Lama-lama handphone yang tengok awak, bukan awak yang tengok handphone. Jadi dia akan ubah. Saya kata, Umi dah sediakan tempat untuk awak belajar, maka turun dari katil sayang, pergi dekat meja dan tengok cikgu betul-betul. Kemudian bila saya cakap, awak on tak kamera? Saya tak on lah sebab kawan-kawan semua tak on. Bila saya on kan, saya je cikgu nampak sikit-sikit, cikgu akan cakap saya. Sikit-sikit cikgu akan cakap saya. Alright? Jadi saya kata, tak apa. Awak tak nampak, cikgu tak nampak awak nak ikut kawan-kawan tutup, boleh. Tapi ada syarat. Sekejap lagi saya akan ceritakan bagaimana kita nak bantu anak-anak kita yang tak nak buka kamera ini. Apa yang boleh dibantu untuk bagi semangat dekat cikgu-cikgu ni. Beri semangat kepada cikgu-cikgu. Baik, tadi kita pastikan tempat belajar anak itu sesuai untuk dia belajar. T. E, pastikan anak tu akan rasa enjoy sewaktu belajar. Waktu belajar ni dia mesti rasa enjoy. Hadirkan. Minta dia hadirkan rasa seronok. Kalau dia cakap, alah tak habis lah semua. Kita terus cakap, okay, stop and drop. Rasa-rasa tu, awak ingat impian awak apa? Awak nak ilmu kan? Awak nak capai impian awak. Bila nak capai impian awak kena ada ilmu. Dan bila kena ada ilmu, nak tak nak, awak kena menghadapi PDPR ini. Kan, menghadapi PDPR ini. Jadi, awak kena rasa enjoy mengikuti PDPR ini. Sebab apa tadi? Berbalik pada yang tiga segi tadi. Sebab tanya semua orang PDPR sayang, cakap macam tu. Sebab tanya semua orang PDPR. Okay, masalah-masalah tadi, setiap masalah tu ada solusinya. Kenapa kita nak mencari solusi? Sebab kita mencari solusi sebab nak capai impian awak sayang. Impian awak nak jadi YouTuber, impian awak nak jadi streamer, impian awak nak jadi arkitek, impian awak nak jadi apa sahaja. Perlu ada ilmu. Jadi nak tak nak, hadirkan rasa enjoy, hadirkan rasa seronoknya nak PDPR ni. Tak sabarnya saya nak jumpa cikgu-cikgu. Nakkan ilmu yang cikgu sampaikan. K, apakah K itu? K ialah keperluan. Cukup atau tidak keperluan anak-anak kita sekiranya, okay? Sebab latar belakang keluarga memang tak sama. Ada keluarga satu handphone itulah kongsi ramai-ramai. Mak itu, ayah pun guna yang itu, anak-anak pun guna yang itu. Jadi macam mana kita sebagai ibu bapa bantu anak untuk handle masalah ini? Kita berbincang dengan cikgu-cikgu. Di rumah saya ada satu aja gadget, handphone. Itu satu-satunya. Jadi macam mana cikgu? Anak saya tak boleh nak attend PDPR waktu ini. Boleh tak kalau saya nak dapatkan kerja ke apa semua, anak saya nak dapatkan, bukan saya nak dapatkan. Boleh tak kalau anak saya nak tanya apa-apa dekat cikgu, maklumkan kepada cikgu, saya minta maaf banyak-banyak sebab gini. Cikgu ni insya-Allah faham. Betul kan Ustaz? Cikgu Syakira, cikgu-cikgu ni faham. Hanya beritahu saja.
Beritahu Betul. kepada cikgu Betul, Puan, apa betul. masalah awak yang awak tak boleh datang ni. Apa kekangan awak yang awak tak boleh hadir kelas cikgu. Bagi tahu, maklumkan kepada guru. Oh, keperluan tak cukup cikgu. Kami ni keluarga tak senang. Satu gadget kongsi ramai-ramai. Tak apa. Sebagai ibu bapa, kita buat penggiliran. Janganlah anak sulung yang nak PDPR itu kita korbankan selama-lamanya. Okey, abang dah boleh faham ni, tak apa. Bagi adik je lah guna contoh laptop. Bagi adik je lah guna setiap minggu, adik je belajar. Jadi kehadiran adik tu cantik aja di mata cikgu. Yang abang ni, yang kakak ni, awak dah besar, pandai-pandai lah awak tanya. Tak boleh tuan-tuan perempuan. Kita buat penggiliran jadual. Penggiliran jadual. Okey, minggu ini kakak guna dulu. Minggu depan turn adik pula. Minggu seterusnya turn abang. Sekiranya terpaksa buat macam tu, kita buat penggiliran. Jangan kita terus menidakkan, menafikan hak mereka untuk online dengan cikgu-cikgu. Jadi kita buat penggiliran macam tu dan terangkan, tolonglah terangkan kepada cikgu-cikgu, insya-Allah faham. Insya-Allah. Anak saya berkongsi gadget cikgu. Boleh tak saya buat macam ni. Pelajar saya kumpulkan dalam satu grup. Apa yang parents saya buat? Dia kata, cikgu, memang ramai yang BDR, tapi saya bukan BDR cikgu. Saya terpaksa pergi ke tempat kerja macam biasa. Jadi, jadual waktu cikgu ini, saya tak ada waktu itu. Boleh tak cikgu masukkan nombor nenek dia dalam grup WhatsApp? Nombor neneknya. Okey, saya pun dah masukkan. Yang mak dah dimasukkan. Kemudian masukkan nombor neneknya. Kemudian hari yang lain pula, cikgu minta maaf, neneknya dah duduk pula rumah makcik apa semua. Jadi di rumah itu boleh tak letakkan nombor kakaknya. Kemudian letak pula nombor bapaknya. Kadang-kadang, hari ni bapak dia tak kerja, boleh tak gunakan nombor bapak dia pula. Jadi dalam grup itu kadang-kadang seorang murid ada 5 nombor telefon, nombor datuk, nombor nenek, nombor mak, nombor ayah, nombor pengasuh pun ada. Tak apa. Kami sebagai guru layan. Sebab apa? Sebab ibu bapa ambil tahu. Ibu bapa nak terlibat sekali. Terlibat maksudnya tak nak anak ni ketinggalan dalam PDPR. Jadi kita layan. Cikgu, anak saya tak boleh ikut waktu cikgu live tu. Waktu cikgu Zoom tu. Bagaimana? Tak apa, saya tinggalkan kerja sekolah untuk dia. Saya buatkan video untuk dia. Bolehlah dia tengok. Di cikgu-cikgu ni macam-macam cara, Masya Allah, pengorbanan cikgu-cikgu waktu PDPR ni. Saya sangat-sangat kagum. Dah mengajar, bukan setakat mengajar, kena key in itu, key in ini, laporan itu, laporan ini. Masya Allah, saya sangat-sangat tabik. Tabik sangat-sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita sebagai ibu bapa, saya sendiri sebagai ibu bapa pun, saya sediakan keperluan setakat yang saya mampu. Okey, tak payah nak high-tech sangat. Kalau kita mampu untuk bagi handphone saja, maka handphone sajalah. Okay, keperluan wifi kita sediakan setakat yang kita mampu keperluan. Kemudian A adalah aktif. Galakkan anak-anak sentiasa aktif. Macam yang saya cakap tadi, tutup kamera tak apa. Awak nak tutup kamera pun tutuplah, saya cakap dengan pelajar saya. Tak apalah awak nak tutup kamera pun cikgu tak nampak, tapi cikgu tahu awak hadir dengan aktifnya awak. Contoh macam sekarang, saya ditemani oleh Ustaz Nik, Cikgu Syakira, Cikgu Rostam, ada Cikgu Haslinda, ramai ni. Saya boleh juga tengok, Alhamdulillah nampak juga kawan-kawan, rakan-rakan guru yang sama-sama dengan saya ni. Saya tak kesunyian. Kadang-kadang dengar suara Cikgu Nik, kadang-kadang dengar suara Cikgu Syakira. Maknanya saya bukan bersendirian. Saya tahu saya bukan bersendirian. Tetapi saya tahu di luar sana saya bersama dengan lebih ramai lagi orang. Beratus-ratus orang insya-Allah di dalam komen, di dalam live ini. Sebab apa? Saya baca melalui komen tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Saya nampak ni, tengok Tuan Effendi cakap, kena terus terang pada guru. InsyaAllah guru-guru ada alternatif nak bantu. Terima kasih cikgu. Semua masalah boleh diselesaikan ya Tuan Effendi jika ada kerjasama. Masya Allah. Jadi, bila anak-anak itu aktif, sentiasa aktif untuk apa? Untuk respon saja. Kalau cikgu tu tidak bertanya pun tak apa. Cikgu tak tanya, hanya balas balik. Contoh yang tadi kan, PDPR nampak ni, Puan Nora, PDPR membolehkan ibu bapa belajar sekali. Betul. Ibu bapa pun kadang-kadang belajar sekali. Mana ibu bapa yang sanggup nak belajar sekali tu, Masya Allah, itu ibu bapa yang sangat-sangat hebat. Okay.
Suka sangat cikgu cakap bab ni, lega kami parents. Alhamdulillah, Masya Allah saya berkongsi sahaja. Cikgu tinggal anak belajar sendiri sebab nak ajar muridnya. Ya, itu lagi pengorbanan cikgu. Tinggalkan anak sendiri sebab semata-mata nak mengajar, amanah mengajar anak orang lain. Amanah yang diberi tunai tetap kami tunaikan. Itu janji kami sebagai guru dalam lagu Guru Malaysia. Kan? Jadi mengharapkan ada interaksi antara guru dan murid. Ya, betul, sentiasa. Maknanya aktif. A itu ialah aktif, sentiasa. Apa yang tuan-tuan buat sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sedang mengamalkan TEKA. Sedang mengamalkan TEKA. Cikgu Azmi, sepanjang PDPR selalu saya pesan. Jika tak boleh masuk, maklumkan, jangan sepi-sepi. Saya gunakan 2 platform. Masya Allah, tahniah cikgu. Google Meet ada, Telegram pun ada. Okay. Kadang-kadang saya tak berapa nak faham sebab line slow, tersekat-sekat. Tak apa, Munawarah mungkin pelajar dekat sini. Tulis, aktif. A itu maksudnya aktif. Aktif bertanya, aktif respon. Kalau tak ada apa soalan pun kita respon balik apa yang cikgu cakap. Okey? Respon balik. Contoh macam saya cakap sekarang ni, T apa, E apa. Saya nampak tadi ada peserta yang tulis T itu maksudnya apa, E itu maksudnya apa. Walaupun saya tak suruh. Itu maksudnya kita menjadi penonton dan pendengar yang aktif. Itu maksudnya aktif. Masalah tayangan internet sangat slow, murid tak cukup data, ramai murid tak dapat join PDPR. Ya, kita boleh jalankan dalam WhatsApp saja pun tak apa. Saya pernah jalankan tahun lepas. Tahun lepas saya langsung tak ada secara live Zoom ke apa. Saya gunakan WhatsApp 100%. Berbual dengan pelajar dalam WhatsApp sahaja. Saya mengajar gunakan WhatsApp sahaja. Sebab waktu itu semua masalah peranti apa semua. Jadi saya kata, baik, sekarang kita belajar dalam WhatsApp saja. Hantar video, okey, awak dah tengok video, okey, apa pandangan awak, apa yang awak belajar daripada tu, soal jawab dalam tu. Jadi insya-Allah bila kita beritahu pada cikgu akan sentiasa fikir alternatif supaya pelajar-pelajar tak ada yang tercicir. Masalah yang berlaku sekarang apabila ibu bapa mengeluh sendiri, cikgu mengeluh sendiri, anak-anak mengeluh sendiri tanpa kita meluahkan di tempat yang betul. Anak-anak tak luah kepada mak ayah pula tak berkongsi kepada cikgu. Jadi dekat situlah berlakunya miscommunication. InsyaAllah bila adanya kerjasama macam ni, kita saling cari solusi. Macam mana kita nak bantu budak-budak ni supaya mereka tidak tercicir. Cikgu terpaksa membiarkan anak belajar sendiri tetapi sentiasa memikirkan cara bagaimana boleh dilakukan untuk membantu anak-anak murid. Terima kasih banyak-banyak cikgu Misita. Ya, Cikgu Rosdi, respon daripada murid boleh menggembirakan hati cikgu. Jangan kata waktu PDPR, waktu sekarang ini saya membaca komen-komen tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, suka sangat. Saya rasa gembira dan saya rasa bersemangat. Saya nampak, energetik, sentiasa aktif. Sebab apa? Sebab saya dapat semangat daripada komen-komen yang tuan-puan tulis. Yang adik-adik, pelajar-pelajar semua tulis. Sebab itu saya jadi macam ini. Saya rasa seronok. Sebab saya tahu saya tidak keserangan malam ini. Alright. Jadi itu A, aktif, sentiasalah aktif, sentiasa komen, tulis. Bila kita sentiasa tulis, yakinlah anak-anak takkan rasa waktu itu berjalan dengan dah habis kelas, dah habis PDPR. Di situlah wujudnya rasa seronok tu apabila mereka aktif. Seterusnya D. Okey, seterusnya D apa? Minta anak rasa dahagakan ilmu tu. Kenapa mereka perlu dahagakan ilmu? Ingatkan balik apakah goal mereka, apakah aim mereka tadi, apakah dream mereka tadi. Awak tadi nak jadi ni kan? Jadi tak nak awak kena menghadapi PDPR. Kenapa nak hadapi PDPR? Awak nakkan ilmu. Nak jadi streamer, biarlah streamer yang berilmu. Nak jadi YouTuber, biarlah nak jadi YouTuber yang berilmu. Sebab dengan ilmu awak boleh fikir konten apa nak masukkan dalam YouTube, konten apa nak jadi streamer. Jadi kena sentiasa dahagakan ilmu, bawa dia balik. Kita nasihat, bawa mereka balik kepada tujuan mereka. Kena masuk PDPR tu. Kenapa? Ilmu, nakkan ilmu supaya mereka boleh gunakan ilmu ini untuk mencapai apa yang mereka hajatkan, untuk mencapai apa yang mereka impikan. Boleh? Jadi ini waktu belajar ni. Tekad.
Sekiranya saya dengan pelajar-pelajar saja, sebab malam ni ada ibu bapa, ada guru, ada pelajar juga. Sekiranya program dengan pelajar-pelajar saya aplikasikan terus bagaimana mereka, saya ajak mereka macam mana nak sama-sama merasai bila tekad itu ada dalam diri mereka. EAD itu ada dalam diri mereka. InsyaAllah tak berhenti mereka akan respon. Alright. Boleh ya? Ini semasa belajar. Semasa mereka belajar. Ya, voice chat, ilmu yang baru dalam Telegram. Ya, gunakan Telegram. Sekarang ni dah ramai dah guna. Alright. Baik. Seterusnya, selepas PDPR. Selepas PDPR. Ingat ya tadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh type semula apa yang dimaksudkan dengan tekad tadi. TEKAD. Silakan. Ya, selamat datang kepada YDP dan wakil-wakil PIBG. Terima kasih kerana datang bersama kami malam ini. Baik, selepas PDPR, tadi dah sebelum, kemudian kita dah tengok semasa, apa pula kita boleh bantu dengan anak-anak waktu selepas PDPR. Ini dia, rehat. Rehat itu maksudnya apa di sebalik rehat ini? R itu maksudnya rehat juga. Rehat tu macam mana? Dia bukan kena duduk selepas PDPR, habis saja PDPR dia kena rehat 1 jam, 2 jam, tak perlu. Cukup sekadar, bersandar, mulakan pernafasan tadi cukup. Ataupun minta mereka habis satu PDPR, bangun sekejap. Bangun sekejap, berjalan supaya badan tu akan rasa segar balik. Turun bawah ataupun pergi dapur, pergi cari air ke, cari makanan ke, minuman ke untuk dapat semula energi. E itu maksudnya energi. Untuk mereka dapat semula kekuatan, tenaga untuk next PDPR. Oh, tak boleh cikgu. Anak saya PDPR back to back ni. 8 sampai 9, 9 sampai 10, 10 sampai 11. Lepas tu rehat sekejap. Kemudian sambung pula 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai macam itulah. Back to back. Jadi macam mana? Macam yang saya bagi tahu tadi. Cikgu-cikgu ini sentiasa memahami. Maka kita sebagai ibu bapa, anak-anak tu, awak dah habis satu subjek, bangun sekejap, pergi minum. Macam saya tahu bila anak saya habis kelas. Sebab dia akan turun, buka peti air, cari minuman, ambil sikit, cuit sikit makan nanti sini, naik atas. Sebab apa? Anak-anak ini perlukan sedikit energi. Untuk mereka segar semula, untuk mereka cycle balik yang tadi, stop and drop, tarik nafas, ingatkan impian and go. Dan dia boleh mengamalkan tekad tadi dengan baiknya. Sebab apa? E dia cukup. Energi dia cukup. Dia dah rehat tadi. Rehat cukup. Tengok luar sekejap ke, tengok pemandangan, ambil udara luar ke. Sekejap saja, 1-2 minit. Tak payahlah sampai 1-2 jam. Marah cikgu kan, tak masuk kelas. Jadi 1-2 minit sekiranya anak itu lambat masuk kelas, apa yang mesti buat? Cikgu minta maaf, tadi saya keluar dari bilik, saya pergi ambil makanan, saya pergi ambil minuman. Saya ni, anak murid saya, selagi saya tak cakap ya, selagi tu ditanya. Dalam chat, saya guna Zoom. Cikgu saya nak pergi tandas. Kadang-kadang saya bercakap ni, saya tengok pelajar-pelajar, saya tak perasan pun chat tu. Bila sekali saya tengok chat, kadang-kadang dia cakap, cikgu tengok chat sekejap. Cikgu tengok chat sekejap. Saya pun tengok, oh ya Allah, berderet dia tulis, cikgu saya nak pergi tandas ni, saya tak tahan ni dia. Cikgu saya nak pergi tandas. Walhal, boleh tak? Dia terus saja pergi tanpa bertanya. Boleh kan? Tapi anak-anak ini sudah dilatih nak macam mana pun bagi tahu supaya cikgu tak salah sangka. Supaya cikgu tak rasa awak ponteng kelas. Jadi mereka sentiasa beritahu. Cikgu saya nak minum sekejap boleh tak? Letih lah. Pergi. Cikgu saya nak pergi tandas boleh tak? Kadang-kadang saya cakap, tutup nak pergi tandas ke nak apa ke awak tutup. Sebab awak nak bangun kadang-kadang ada mak lalu lalang ke apa ke. Jadi privacy mereka. Itu yang saya buat. Saya tak kisah, tak apa. Beritahu. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, pesan kepada anak apa sahaja beritahu kepada cikgu. Biar mereka berkomunikasi dengan cikgu sendiri. Mula-mula memang nampak takut-takut, tapi lama kelamaan insya-Allah boleh. Sebab kita dalam PDPR kita dah tak ada pilihan. E, energy. H, pastikan mereka sentiasa happy.
Tadi dah enjoy dalam kelas, maka bawa enjoy itu kepada happy. Happynya dapat belajar. Oh, leganya dapat belajar pada hari ini. Oh, dapat ilmu baru. Oh, macam tu. Happy. Dia sentiasa happy. Pastikan anak-anak akan ada rasa. Happynya dapat masuk kelas tadi. Happynya dapat belajar tajuk baru tadi. Happynya matematik tadi. Happynya sejarah tadi. Sebab apa dia rasa happy? Sebab dia tahu untuk jadi balik kepada dream dia. Untuk jadi ini awak kena ada ilmu. Untuk ni jadi ilmu. Jadi happy tak dengan ilmu hari ni? Ya mama, saya happy sangat. Okay, boleh? Itu H. Seterusnya A. A apa? Pastikan anak-anak kita aplikasi. Aplikasi. Aplikasi tu maksudnya bila cikgu bagi kerja sekolah, maka pastikan anak-anak kita buat. Dia mampu, dia tak mampu, minta dia komunikasi balik dengan cikgu. Kenapa awak tak mampu? Beritahu cikgu masalah awak. Cikgu tak faham, bukan saya tak nak buat, saya tak faham. Oh, tak faham rupanya. Bukanlah dia tak nak buat. Dia tak faham, jadi tanya. Kadang-kadang anak-anak kita takut nak bertanya. Cikgu tak garang, cikgu tak makan orang. Garang macam mana pun cikgu tak makan orang, jangan risau. Okay? Jadi aplikasikan apa yang diajar oleh cikgu dengan cara hantar kerja sekolah, hantar assignment, hantar projek, buat apa yang cikgu minta. Right, boleh ya? Baik, itu A, aplikasi. T apa dia? T ialah tidur. T ialah tidur. Dapatkan tidur yang cukup. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita kadang-kadang terbabas juga. Habis kelas, terutamanya habis kelas waktu malam. Masa tu sebab dunia tanpa sempadan. Bila mereka dapat gadget, mereka ada akses ke internet. Jadi memang akan melekatlah 1-2 game tu mereka main PUBG ke apa ke itu ke ini ke. Alright. Pastikan mereka cukup tidur. Kita cakap dengan macam saya cakap dengan anak saya, okey, kalau awak nak berjaga sebab nak main game ke nak apa ke, okey, Umi bagi izin. Kalau awak nak berjaga sampai pukul 3, saya pesan dengan mereka. Nak sampai pukul 3 awak lajak sampai subuh. Sebab apa? Sekiranya pukul 3 tu dia berhenti, ada kemungkinan subuh dia tertinggal. Jadi saya pula yang cakap, awak nak main sampai pukul 3, awak lajak terus sampai subuh. Lepas subuh nak tidurlah sebelum Zuhur bangun. Jadi sebab apa? Sebab saya nak dia dapat semula waktu tidur dia tu. Kita pandai-pandai, ibu ayah nak lari tak boleh dah anak-anak dalam dunia digital. Jadi bagaimana kita kena terbuka sedikit. Kita kena terbuka sedikit. Kita kena berlapang dada sedikit. Tapi dalam masa yang sama, ingat tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak umpama layang. Kita izinkan dia main. Nak main game, izinkan. Tapi dalam keadaan terkawal. Alright. Boleh tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan terkawal. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa BDR kan, mak. Terutamanya mak-mak lah, termasuklah saya sendiri. Saya nak nasihatkan diri saya sendiri juga. Kadang-kadang kita buat kerja rumah apa semua kan. Orang masing-masing dalam bilik ni. Ada yang belajar lah, ada yang itulah, ada yang ini BDR. Anak saya pun ada yang BDR. Suami pun BDR. Jadi kerja rumah tu semua atas batu jemala patik tadi kan. Jadi kita yang mak-mak ni kata, aku pun BDR juga, aku pun nak mengajar juga, aku pun nak kena tengok kerja rumah apa semua. Panggil anak. Akil, tolong Umi ni. Kejap lagi anak saya keluar. Mi, kelas. Jadi itu kesalahan saya tuan-tuan dan puan-puan. Serkap jarang saja. Saya rasa macam saya seolah-olah saya seorang aja yang bekerja dalam rumah tu. Okey. Macam mana saya buat? Saya cakap dengan anak-anak saya. Bagi Umi jadual awak. Bagi Umi jadual awak supaya Umi tak salah sangka kepada awak. Umi panggil-panggil, Umi rasa Umi seorang-seorang je buat kerja rumah. Bila panggil awak tak keluar. Rupa-rupanya anak kita sedang PDPR ni. Jadi minta jadual anak-anak, letak supaya kita ingat, okey, waktu ini sampai waktu ini kita jangan ganggu mereka. Jangan panggil-panggil. Jangan buruk sangka kepada anak yang anak tu tengah rehat-rehat dekat bilik. Kita ni tungkul rumus, masak kat rumah, dekat dapur. Tungkul rumus, nak basuh pinggan apa semua, sidai baju dan sebagainya. Okay? Jadi kita dapatkan jadual anak-anak supaya kita faham anak sebenarnya sedang dalam keadaan tertekan juga, sedang survive nak menerima ilmu tanpa berdepan dengan cikgu. Dihalang oleh skrin.
Dihalang oleh skrin, jadi dia nak tanya ke nak apa ke, dah tak boleh direct macam dulu-dulu. Mana lagi dengan sesak dada mereka merindukan suasana sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kecil ni memang sangat-sangat rindukan sekolah. Sangat-sangat. Apa yang kadang-kadang saya tanya dekat anak-anak, apa benda pertama? Benda pertama yang awak nak bila habis PKP, nak pergi sekolah. Apa benda yang paling awak rindu saat ini? Kawan-kawan. Jadi nampak tuan-tuan dan puan-puan, anak sekecil itu 17 tahun pun masih kecil. Pun dah mula kita dah mula terpaksa menerima tekanan-tekanan macam ni. Apatah lagi kita yang dewasa, kalau kita tak faham, kalau kita lagi hentak mereka, kesian mereka. Kesian anak-anak. Jadi kita faham dengan cara macam itu. Minta jadual, oh okey ini waktu awak. Okey, mama ada tips macam ni, ni. Mama nak minta awak buat macam ni. Boleh? Okey, mama bantu. Jadi mereka akan rasa, oh bukan aku seorang dalam jenis ni. Ada mak ayah yang sentiasa memantau. Ada mak ayah sentiasa ambil tahu. Tapi bukan masuk campur. Betul? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Bukan masuk campur. Kita ambil tahu dan sekali-sekala hantarlah air dalam bilik. Sekali-sekala berikan sentuhan. Urut-urut, kalau tak tahu urut-urut pun just usap. Okey, Umi tahu susah, tapi awak ingat dream awak kan? Go. InsyaAllah kita sama-sama hadapi ya sayang. Macam tu. Ya, anak-anak lebih tertekan Puan Sarini, betul. Baik, itu rehat. Sekarang macam mana? Ini tidur tadi macam mana kita nak jadi the warrior parent? Macam mana kita nak jadi the warrior parent? Kita rindu anak-anak murid. Masya Allah, ya Cikgu Faiza. Sangat-sangat rindukan murid-murid. The warrior parent. Macam mana kita nak jadi warrior parent? Apa yang dimaksudkan dengan warrior ni? Apa yang dimaksudkan dengan warrior? Ini dia. W wealth, kekayaan, attitude, rehat, pengiktirafan, kecerdasan, organisasi keluarga dan perhubungan. Dalam semua ini, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam carta ini, dalam bulatan ini, pada tuan-tuan dan puan-puan, saya minta tuan-tuan dan puan-puan tuliskan ataupun cikgu-cikgu tuliskan dalam institusi keluarga, apa benda yang paling penting? Satu je. Satu saja, tak boleh pilih banyak-banyak. Kalau ustaz ni, agak-agaknya ustaz ni yang mana? Dalam warrior ni, pada ustaz ni, yang mana prioriti ustaz dalam institusi keluarga? Ni dalam ni adab Ya. Adab. Okey, Cikgu Syakira. Agaknya. Perhubungan. Cikgu Rostam. Itu sama perhubungan. Cikgu Idora, boleh laptop boleh ni tak? Ada suara tak? Cikgu Idora? Boleh? Tak boleh? Okey. Cikgu Haslinda, ada Cikgu Haslinda ada? Ada. Okey, apa pilihan cikgu? Perhubungan. Okey, Cikgu Syakira tadi saya dah tanya kan? Ya, saya dah jawab perhubungan Puan. Perhubungan. Okey, jom kita tengok penonton-penonton kita, pengiktirafan, kita ada perhubungan. wakil PIBG tu, bawah tu ada. Yang mana namanya? Bawah tu Puan Haraza, Encik Anwar. Puan. Okey, terima kasih Puan. Perhubungan nampak ramai perhubungan. Ustaz ni pilih pengiktirafan. Masya Allah. Okey, perhubungan. Thank you Yan Hua. Okey, adab. Okey, apa lagi? Perkongsian yang sangat membantu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sama-sama kita Puan. Apa lagi? Organisasi. Ya. Apa lagi? Perhubungan. Ramai yang pilih perhubungan ni. Okey, terima kasih semua. Puan Norma Jam, satu je. Okey, satu saja. Ajak Tuan Fakri. Okey, terima kasih. Pengiktirafan, perhubungan. Okey, Masya Allah. Baik, saya nak simpulkan dekat sini. Tuan-puan boleh pegang warrior ini. Sebab itu saya letak di dalam bulatan dan di tengah-tengahnya ialah keluarga. Setiap satu ini ada prioritinya sendiri. Mengikut masa dan keadaan waktu itu. Contoh. Sewaktu anak-anak kita PDPR, apakah prioriti yang kena kita terapkan kepada anak-anak kita? Kita cakap, awak
sedang PDPR dengan cikgu. So apa benda yang apa prioriti dalam PDPR? Adab menuntut ilmu. Adab awak dengan cikgu. Okey, habis PDPR, masa dia dengan kita nak berkomunikasi, apa yang kita pentingkan waktu itu? Perhubungan antara ibu dengan anak, perhubungan antara ayah dengan anak, perhubungan antara anak dengan adik-beradik mereka sendiri. Jadi waktu itu ialah waktu prioritinya ialah perhubungan. Selesai saja, contoh selesai habis saja anak PDPR back to back tadi. Contohnya waktu malam. Waktu itu ialah waktu untuk anak apa? Prioritinya ialah rehat supaya esok dia dapat energi semula untuk belajar lagi. Jadi semuanya penting mengikut masa dan keadaan. Bagaimana kita meletakkan warrior itu di tempat yang betul. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Pengiktirafan masa bila pula? Masa anak-anak kita berjaya melepasi satu-satu cabaran. Cabaran apa? Cabaran PDPR. Bagus. Cukup. Anak pun dah rasa seronok. Macam mana hari ni? Oh, hari ni penat sikit. Cikgu cakap, pening lah. Oh, syabas. Awak dah berjaya lah maknanya tu. Awak dah berjaya melalui PDPR. Sebab tu awak kata susah. Kalau awak cakap, entah, tak tahu, maknanya mama ni lagi susah hati bila awak cakap, tak tahu. Kan? Jadi kita berikan pengiktirafan kepada anak-anak. Berjaya pun. Alhamdulillah, bagus. Macam tu je. Pengiktirafan macam mana tadi saya kata, usap. Cukup untuk beritahu anak yang mama ada bersama-sama dengan awak. Ayah ada bersama-sama dengan awak. Jangan risau. Perjuangan ini, kita semua pejuang. Macam SMK Sungai Busu terus. Kita semua adalah pejuang. Terapkan pada anak-anak. Kita semua sedang berjuang, mama pun sedang berjuang sayang. Awak pun sedang berjuang. Tapi kenapa awak kena terus berjuang? Sebab impian awak belum capai lagi sayang. PDPR ini ialah batu loncatan. Awak tak boleh melompat terus ke impian awak tanpa awak pijak di batu loncatan awak. Apa itu batu loncatan awak? PDPR. Nak tak nak awak kena hadapi. Jadi macam mana pun nasihat pusing balik ke PDPR. Pusing balik kepada PDPR. Tekankan kepada mereka kenapa cikgu suruh awak masuk kelas. Kenapa mak ayah nak awak masuk juga. Jadi itu sebenarnya cara itu kita sedang masukkan, serapkan stop and drop tadi tuan-tuan dan puan-puan. Bukan nak cakap, okay stop and drop. Dengan nasihat-nasihat kita itu tadi, sebenarnya kita sedang menjalankan teknik stop and drop kepada anak-anak. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. Sebab mereka sedang berperang dengan perasaan sama. Rindu sekolah, rindu kawan-kawan, Masya Allah, kesian mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah warrior ini kita mesti letak pada tempatnya yang betul. Okay? Kalau tak nanti mak marah, ayah marah, apa semua. Kat mana anak-anak ni nak meluahkan? Mereka akan mencari kawan-kawan. Kalau jumpa kawan-kawan yang bagus, Alhamdulillah. Kalau kawan-kawan yang na'udzubillah, kesian pula anak kita. Kan? Sebab mereka, dunia mereka dah tanpa sempadan dah. Kita tak boleh nak kontrol tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sentiasa tarik mereka. Dia nak melayang tinggi boleh. Tapi kita sentiasa memantau dari bawah. Okay tuan-tuan dan puan-puan, mari kita wrap. Dah habis. dah habis sebenarnya. Dah habis. Jadi sebelum saya habis ni, tuan-tuan puan-puan, rasa tak kita punya masa dah berjalan? Kita dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah ni. Saya dah nak wrap dah. Okay, saya dah nak wrap lah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Han Jian. Ni hao, Han Jian. Kawan-kawan saya dah mula masuk ni, kawan-kawan sekolah lama. Alright. Terima kasih Han Jian. Okey, saya pun mohon pinjam ilmu cikgu. Silakan Cikgu Nur Azam, Tuan Nur Azam, kepada ibu bapa di negeri Johor. Saya dari Johor. Saya juga guru dari Johor. Dari Skudai. Okey. Yang ni Cikgu Yuan Jeng, guru saya sekolah lama. Kemudian, tuan-tuan dan puan, saya wrap di sini, saya simpulkan di sini. Kita bantu anak dalam PDPR. Bantu. Bukan masuk campur. Bukan kita masuk dalam kasut mereka. Sebab kalau kita masuk dalam kasut mereka, tak terdaya sebab kita ada tanggungjawab kita sendiri, kita ada tugas kita sendiri, kita juga BDR, kita juga nak mengajar, kita juga dan sebagainya, apa-apa dan sebagainya lah. Jadi bantu anak-anak sebelum mereka belajar itu, okay, sebelum PDPR itu, pastikan stop and drop, tarik nafas, ingat apa impian awak dan go. Masuk kelas, amalkan tekad itu, TEKAD, hadirkan rasa seronok nak belajar, sentiasa aktif.
Macam malam ni tuan-tuan dan puan-puan sentiasa aktif. Jadi minta anak-anak juga aktif. Dan selepas nak kena apa? REHAT, rehat, praktikkan. Dan insya-Allah bila benda ini jadi kebiasaan kepada mereka, mereka akan sentiasa yes, boleh, tak ada masalah. Okay, kalau kata orang Cina sap soy, senang saja. Settle. Alah bisa tegal biasa tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Kita pengetua kita tu. Itu Muhammad Tuan YDP ya? YDP atau tuan pengetua? Pengetua. Okey, Tuan Syah, Tuan baby boomer. Ya, kebanyakan minta maaf lah. Kebanyakan pengetua guru besar memang baby boomer. Allahu Akbar. Baby boomer ni, okey saya sentuh sedikit sebab tuan pengetua cakap beliau baby boomer. Orang baby boomer ni kebanyakannya dia sentiasa bertolak ansur. Dia sentiasa tak apalah. Lebih macam tu. Okey, macam kita dulu-dulu kita cakap dia lebih ada rasa kebapaan, ada rasa keibuan. Sebab itulah kebanyakan sekolah yang mana pengetua atau guru besarnya baby boomer, mereka suka mereka dipanggil sebagai ayahanda, bonda. Macam tu. Itu baby boomer. Orangnya lebih loyal lagi daripada yang Gen X ni. Itu geng-geng baby boomer. Alright. Jadi agaknya macam manalah kumpulan-kumpulan baby boomer ni nak memahami anak-anak di sekolah SMK Sungai Pusu yang semuanya Gen Z. Gen Z macam mana nak faham kan? Jadi berlaku pertembungan gen dekat situ, macam mana kita nak blend supaya kita boleh duduk dalam satu kelompok yang faham antara satu sama lain. Baik, insya-Allah ala bisa tegar biasa sekali lagi saya nak ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan kepada diri saya sendiri. Kita tak boleh nak elak faktanya tuan-tuan dan puan-puan, kita menghadapi PDPR. Masalahnya apa tadi sudah disenaraikan dan solusi saya sudah kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita hadapi bersama-sama. Sekian saja tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan bersama saya pada malam ini dan meninggalkan komen-komen yang sangat-sangat baik. Terima kasih. Saya sangat-sangat gembira melihat respon-respon dan terima kasih kepada rakan guru saya yang ikut sama. Sisian ni lao shi, sisian ni pengyou, sisian ni lao pengyou. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada SMK Sungai Pusu. Okey Puan, kita nak buka soalan ke macam mana Puan? Boleh. Saya tak ada masalah, boleh. Okay, Apa saja jadi, insya-Allah. Saya bukalah kepada ibu bapa yang budiman, guru-guru. Kalau ada yang nak bertanya sebelum kita tutup majlis. Terima kasih. Siapa? Puan Siti. Terima kasih. Sama-sama Puan Dayang. Terima kasih Puan Rozana. Masya Allah. Terima kasih Puan Azlina. Terima kasih Tuan Faliz. Okey. Tak ada soalan ya? Kita Ya, insya-Allah. Nampak gayanya apa yang Puan Hayati sampaikan tu dah terlalu padat dan menjawab semua soalan sebenarnya. InsyaAllah kita kongsi sama-sama. Demikian perkongsian daripada Puan Hayati. Bersarang lebah di pohon palas, burung kelicap di pohon selasih. Pengetahuan bertambah, penerangan jelas. Majlis mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Puan Hayati binti Daud atas perkongsian yang sangat jitu, sangat padat dan sangat bermanfaat. Semoga segala yang disampaikan dapat dijadikan panduan dan teladan dalam kita mendidik, mencorak dan membentuk peribadi, jati diri dan masa hadapan anak-anak kita. Sekalung penghargaan juga untuk semua hadirin yang sudi meluangkan masa setia bersama dari mula hingga akhir barisan pentadbir sekolah, barisan EJK PIBG dan paling istimewa buat semua ibu bapa yang sentiasa menyokong dan proaktif demi kecemerlangan putera-puteri SMK Sungai Pusu. Sesungguhnya kita semua adalah pejuang. Pohon sirih, pohon selasih tumbuh merimbun di hujung laman. Kalungan budi junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf atas segala kekurangan daripada pihak kami. Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa Bali.
Jadi disusun maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Dan untuk Puan Hayati, sekali lagi terima kasih Daun Keladi. Dan rasanya kita ada lagi perjumpaan pada tarikh yang akan ditetapkan nanti, betul? Jadi di sini saya wawarkanlah untuk anak-anak tingkatan 5, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Puan Hayati pada minggu sebelum cuti hari haji, pada hari Jumaat. Okey, nanti pihak bimbingan dan kaunseling akan war-warkan semulalah detailsnya khas untuk anak-anak tingkatan 5. Jadi masuklah anak-anak ya. Bukan senang kita nak dapat Puan Hayati daripada Johor, jauh. Daripada Johor tu. Di kala PKP ni kita boleh jumpa orang Johor. Okey, baik. So sekian daripada saya Puan Syakira, Guru Bimbingan dan Kaunseling, mewakili rakan-rakan lain mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Jadi kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi.